Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 6. Surat 6 bagi yang ke-10 daripada atas. Surat 6 bagi ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ada pada ayat ini, ayat yang terdahulunya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, sampai ke akhir. Pada ayat ini nak cerita istinbat hukum pula ni. Ayat rekah je nampak, tapi ada ulama nak ambil pula bahagian dalam ayat ni. Ada pada ayat ini, pertamanya mengajar kelakuan yang baik. Mana mengajar kelakuan baik? Mengajar supaya memejam mata daripada melihat perkara yang diharamkan dan memelihara kemaluan daripada perkara yang diharamkan. Itu ayat nak ajar kelakuan yang baik, dipanggil takdib. Dan memberitahu ni panggil tambih. Tambih dengan makna supaya memberitahu, menjaga. Beritahu ke mana? Beritahu bahawa zalika azkalahum, pejam mata daripada melihat yang haram dan pelihara faras ni, ini yang lebih baik bagi kamu, bagi mereka. Nak beritahu bahawa ini lebih baik bagi mereka. Dan menakutkan, dia panggil tahfif ataupun tahdid. Menakutkan mana? Di hujung ayat Tuhan kata, innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui akan sekian perkara yang kamu lakukan. Tengok, ni nak menakutkan kita. Permulaan dalam ayat, Tuhan nak mengajar kepada kita kelakuan yang baik. Mana kelakuan baik? Pelihara, jaga mata. Itu baiklah tu. Kalau tak jaga mata, itu bukan kelakuan yang baik. Orang tengok pun tak kenang. Kalau orang hak jenis tak jaga mata ni, tengok situ, tengok sini. Dia kata piyah ada atas kepala, dia kata. Tengok anak dara lalu paling, tengok anak dara paling, dia kata. Orang ni tak perasan orang tengok dia. Piyah atas kepala ni. Orang tengok pun bukan kelakuan yang baik. Adapun kalau orang ni merendahkan pandangan, tak tengok perkara yang tidak yang dilarang, ini kelakuan yang baik pada agama. Pada pandangan kita pun itu kelakuan yang baik. Kemudian Tuhan nak ayat pula, kita pelihara mata, pelihara kemaluan ni, ini adalah perkara azkalahum, daripada perkara yang baik bagi mereka. Sebab apa? Bila kita jaga pandangan, maka hati kita pun akan jadi tenang. Maka ni hak lebih baik kepada kita. Dan satu laginya, Allah nak menakutkan dengan bahawa Allah Ta'ala mengetahui. Royak dah, Tuhan tahu. Kalau turun, Tuhan balas pahala. Tapi kalau tak turun, Tuhan seksa. Ini menakutkan, dia panggil. Ini hak ayat terdahulu dalil bahawa kita diperintah supaya jaga mata. Yang mana mata penglihatan kita ni nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Cuma kadang-kadang masa mata terang ni kita tak sedar nikmat tu. Mata kabur tak pernah terang, kena pakai cermin mata baru sedar. Oh, lama kening terang, lening berasa tak boleh nak tengok dah, tak boleh nak baca dah. Kena pakai spek mata baru boleh baca. Baru kita sedar. Tu hawi kabur je tu. Kalau tu amat tarik tu, ada orang ni saraf, dia nyakit saraf. Maknanya kemarin tu mata nampak, bangun pagi esok tak nampak lalu dah. Bayangkan ada orang saraf ni, dia lama-lama kau
kau tak nampak. Ni kalau kira hak perubatan, hak ikhtiar usaha manusia, doktor kata tak ada rawatan lah, sebab dia membabitkan saraf. Mana kalau kita pergi cek biji mata dia comel loteng, selaput pun tak ada comel. Mana mata comel? Mana kalau suluh tu memang teruk comel mata tu, tak ada selaput-selaput, tapi dia punya saraf dia, orak dia tu, orak tu lama-lama dia. Jadi orang ni tak perasan sebab tak ada sakit apa-apa, cuma mata lama-lama kau tak apa terang, kau tak apa terang, kita kira tu normal lah, kita tua kan, dia bila tua ni lama-lama mata kau tak jelas. Tapi tiba-tiba kau lama kau gelap, akhirnya jadi putih, tak nampak apa satu. Ni bila Tuhan tarik, apa kita sedar bahawa terang mata ni satu nikmat yang besar. Cuma kita ni oleh kerana gitu dah terang sama dah, kita tak sera pun satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di nikmat yang besar kita wajib mensyukuri dengan bahawa kita pelihara pandangan mata. Ini pun datang ayat perintah supaya kita pejamkan mata, jaga pandangan, jangan melihat perkara yang dilarang. Jadi dalam ayat ni suruh pejam mata, itu kelakuan yang baik. Kemudian Tuhan berkata ini yang terlebih baik bagi kita. Kemudian Tuhan beri peringatan pula bahawa Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Macam kita gitulah, kita macam kita dengan anak-anak kan, kita suruh dia buat satu benda perkara, kemudian kita wayaklah buat gini baru molek. Sekarang tak nampak lagi kebaikan dia, lama-lama akan nampaklah kebaikan dia. Kita bayak dia suruh satu perkara, kena beritahu benda ni molek. Kemudian kena bayak pula, ayah tahu membuat ke tak buat, kena peringat pula. Suruh satu perkara yang baik, suruh, jangan suruh saja, kena beritahu apa kebaikan dia. Kemudian kena bayak. Mana apa, ayah suruh benda ni molek, tapi ayah akan tengok membuat ke tak buat. Tiga kaedah. Tiga kaedah. Suruh perkara baik, suruh, kemudian beritahu perkara tu baik. Kemudian maknanya kita yang suruh ni tak akan suruh atau lepas kita dak, kita akan perhati tengok. Suruh perkara baik, lepas tu kau namuh pandang-pandang buat diri, tak? Mana kita akan perhati tengok, kita akan pantau tengok sama ada buat atau perbuat. Jadi dalam ayat ni, satunya ajar kelakuan baik, yang keduanya Tuhan nak beritahu perkara itu perkara yang baik, yang ketiganya Tuhan memperingatkan kita dengan bahawa Tuhan mengetahui. Maka ada pun mengajar adab. Dia kata mengajar adab pula, tadi kata kelakuan yang baik. Adab ni kelakuan yang baik lah. Adab ni dipanggil al-khisalul mahmudah. Adab, perkara yang dipuji pada syarak, itu adab. Bukan adah. Adah tu lain, ain alif dah termarbutah, itu adah. Itu perkara yang berlaku berulang-ulang, itu lain. Adab ni al-khisalul mahmudah, perkara dipuji pada syarak. Yang mana adab ni merangkumi perkara yang wajib dan merangkumi perkara yang sunat. Sebab tu dalam kitab-kitab macam Hidayatus Salikin contohnya, tajuknya adabul wudu, adabus solat, adabus siyam. Disebut adab. Adab wudu, adab solat, adab puasa. Maka di dalam tu didatangkan hak wajib pun didatangkan, hak sunat pun didatangkan. Jadi hak wajib pun dipanggil adab, hak sunat pun dipanggil adab. Adab ni al-khisalul mahmudah, perkara yang dipuji pada syarak. Ini adab, dipanggil kelakuan yang baik. Tapi ini perkara yang wajib ni, sebab jaga pandangan adalah perintah yang wajib.
Tapi sebut kata adab, hak wajib pun dipanggil adab, hak sunat pun dipanggil adab. Maka ada pun mengajar adab dalam ayat Quran tadi. Maka firman Allah Ta'ala, firman ni mari terjemahan lalu dah. Bersabda olehmu bagi sekalian beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tu adalah ayat mengajak adab. Kemudian bersabda olehmu bagi sekalian beriman, nescaya memejamkan mereka itu. Memejam ni kalau hakikinya pejam sungguh, tapi nak cerita sininya tak tengoklah. Kalau pejam tak ada jalan pula. Mana tahu kata pejam mata, kita pun pejam rapat, nak jalan mana? Makna pejam ni jangan tengok. Saya memejam mereka itu akan segala mereka itu. Memejam ni daripada barang yang tiada halal, memandang ini melihat kepadanya kepada barang. Ini mengajak adab dalam ayat Quran. Dan dengan ini, dengan suruhan dalam Quran supaya pejam mata ni, perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hamba Allah. Hamba mana ni? Hamba yang mukmin lah. Hamba yang mukmin dengan berkelakuan yang baik. Apa kelakuan yang baik? Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tidak halal dikerjakan dengan dia, dengan kemaluan, umpama zina ke, umpama liwat ke. Itu dalam ayat Quran nak suruh hambanya dengan kelakuan yang baik, pelihara mata, pelihara kemaluan. Tapi hamba mana ni? Sebab ayat ni diperintah kepada qul lil mu'minin. Ni kepada hambanya yang beriman, hak Tuhan kasih. Jadi hak Tuhan kasih beriman ni, Tuhan suruh supaya berkelakuan dengan kelakuan yang baik. Maka wajib atas kalian hamba. Wajib atas, sebut kata wajib atas ni wajib pada syarak. Maka wajib, yani wajib pada syarak atas kalian hamba yang mukmin menjunjung perintah Tuhannya. Junjung ni maknanya turutlah, ikut. Kalau junjung sungguh, ambil bubuh atas kepala lah dah. Orang panggil junjung. Kita pun kadang-kadang panggil junjung juga dah. Junjung perintah. Dia junjung ni ambil bubuh atas kepala. Tu hak asal junjungnya. Junjung di sini mana kinayah daripada turut dan ikut. Jadi wajib atas kita ni kena junjung, kena turut, kena ikut hak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pelihara mata dan pelihara kemaluan. Dan jika tiada junjung perintah Allah ni supaya pelihara jaga mata dan pelihara kemaluan ni, jika tiada, nescaya. Dan jika tiada, yang ni apa? Tiada menjunjung perintah Tuhan, nescaya adalah ia hamba Allah ni jahat perangai, dan patut ia dimurkai dan diseksa. Patut dimurkai dan diseksa. Jadi Tuhan suruh berkelakuan baik, jaga mata, jaga kemaluan. Kita sebagai hamba ni wajiblah kita turut perintah Tuhan. Turut perintah Tuhan, Tuhan akan balas kebaikan di hari akhirat. Bukan hari akhirat, dunia dan akhirat. Sebaliknya, Tuhan suruh berkelakuan yang baik, kita tak junjung perintah, maknanya kita jahat perangai dan patutlah Tuhan murka dan Tuhan seksa. Patut. Lepas tu Tuhan seksa sungguh kedok, tahta masyiatillah lah, di bawah kehendak Allah. Tapi kalau Allah nak seksa pun patut. Mana kalau kita kata kok sedang molek, mana kalau Tuhan nak seksa sedang molek.
Tapi kalau Tuhan nak ampun, hatu fadli kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Tuhan seksa, sedang molek, patut keadilan Allah. Sebab apa? Tuhan suruh dah kan jaga pandangan, tiba-tiba tak jaga pandangan. Memanglah patut. Mana sedang molek kalau Tuhan seksa. Kalau Tuhan seksa, itu keadilan. Tapi kalau Tuhan ampun, itu kurniaan. Mana terserah kepada Allah. Tapi kalau Allah nak seksa, patut sedang molek keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak menyalah dah. Kena menyalah diri sendiri. Bapalah Tuhan seksa. Ada. Sebab Tuhan royak dah. Tuhan ajar dah. Kelakuan yang baiknya macam mana, tiba-tiba tak turut. Dia tak turut tu kelakuan jahat. Dan kelakuan jahat, patutlah kena seksa. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang suruh berkelakuan dengan kelakuan yang baik. Ada pun memberitahu, ayat Quran nak beritahu mana, maka firman-Nya bermula demikian. Ini terjemahan dia. Hak Arabnya, hak asal ayatnya zalika azka lahum. Itu hak ayat dia. Terjemahan dia bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj, yakni kemaluan itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu, lebih membersihkan hati kita dan menambahkan. Menambah, sebut menambah ni kita dah faham lah, dia barakah tu nah. Barakah tu apa? Az-ziyadatul ilahi. Makna apa? Tuhan penambahan kebaikan daripada Tuhan. Tu tambah tu lah. Tambah ni barakah Mana kalau berkah, maka bertambah lah. Kalau berkat umur, maka bertambah kebajikan umur. Berkat harta, bertambah kebajikan harta. Barakah tu kan. Barakah tu Tuhan tambah kebaikan. Tu barakah. Dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Jadi pandangan mereka pun pandangan yang penuh dengan keberkatan. Sebab apa? Sebab dia pelihara pejam mata dan pelihara kemaluan. Jadi menambah ni, kita kata gak menambah akan kebajikan. Az-ziyadatul ilahi, kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan. Ini perkataan zalika azka lahum ni. Pejam mata, pelihara kemaluan, itu yang terlebih membersihkan, yang terlebih menambah. Tuhan nak royaknya atas bahawasanya memejamkan mata dan memeliharakan faraj itu, kedua memejam mata, memelihara faraj sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Menambahkan ini, membanyakkan pekerjaan kebajikan. Makna apa? Kalaulah kita jaga pandangan mata contohnya, maka kita tak berdosa lah. Kemudian membanyakkan pekerjaan kebajikan. Jadi mata kita ni nak tengok benda baik tu suka. Ni kadang-kadang kita kan, kalau mata ni tak jaga, hak baik tak mau tengok, hak kebajikan tak mau tengok, hak benda hak salah tu nak tengok sangat, hak benda kebajikan tak mau tengok. Kalau kau berilah apa-apa risalah hak benda baik, kita tengok malah malah lalu dah. Kalau mari risalah hak cerita keburukan orang, ni baru ia ni boleh maklumat dah dia kata. Hak risalah cerita keburukan orang dengan umpatan, dengan makian, dengan fitnah, dia suka pula tengoknya, suka pula bacanya. Tapi kalau orang beri hak risalah hak berbentuk ilmu kebajikan, dia tengok tu pun dia pakai lipat-lipat apa, tak tambah. Sebab apa itu? Sebab dia mata dia tengok benda-benda atau orang larang, jadi berdosa, ada kebaikan. Kadang-kadang kan orang tengok kitab sekejap je malah dah. Dia kata berair mata lah,
Tengok Quran berair mata lah. Kalau tengok benda lain tak apa. Sama juga kalau kita katalah tengok internet ni, komputer, itu bergantung kepada tengoklah. Kalau kita jenis jaga mata semua, hati kita bersih, kita suka tengok benda baik-baik. Dalam tu banyak benda baik, tapi lagi banyak benda yang tak baik. Banyak benda baik. Buat alasan kalau tidak tak boleh beli. Tak kena buat alasan. Ada benda baik, dan memang ada benda baik. Tapi baik dengan tak baik ni banyak hak tak baik. Tapi kita ni pula, mata kita ni suka tengok hak mana. Kalau kita jenis hak jaga mata semua, hati kita bersih dari dosa, maka sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Kalau tengok kebajikan macam dah. Kalau tengok benda tak kebajikan, kalau tengok benda gini, tengok kan beza tu. Itu Tuhan nak royak, Tuhan nak beritahu, kalau kita pejam mata, pelihara kemaluan, hati kita akan bersih dari dosa, dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan, dan ada pun menakutkan. Ini peringatan dari Tuhan ni pula ni. Maka firman-Nya, ini terjemahan dia, bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan barang yang batin, akan batin barang yang mengerja kamu akan dia, akan barang seperti mengetahui Allah akan zahirnya. Ini terjemahan daripada ayat innallaha khabirum bima yasnaun. Khabir ni Allah Ta'ala mengetahui hak batin ni supaya dengan Allah Ta'ala mengetahui hak zahir. Allah mengetahui hak batin sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui hak zahir. Kita ni tahu setakat hak zahir je, hak batin kita tak tahu. Konon-konon dia kata saya pandai baca, tak betul pun bacaannya. Hak kita tahu hak zahir tu pun kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tahu hak batin sebagaimana Tuhan tahu hak zahir. Ni Tuhan nak peringat. Suruh kereta turun jadi hamba yang baik, tak turun hamba yang jahat. Tuan kereta Tuan suruh, Tuan royak ini hak baik bagi kamu. Ni Tuan peringat pula. Tuhan mengetahui, Tuhan mengetahui segala-gala perkara yang kita lakukan ni. Apabila Tuhan mengetahui, maka apabila Tuhan mengetahui, maka selagi membalas ia Allah akan dia akan hamba. Mana jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ada ia barang yang kamu kerjakan tu kejahatan, maka membalas ia Allah dengan seksa dan api neraka. Apabila Tuhan mengetahui tawayah, mana Tuhan menakutkan kita. Bila Tuhan tahu, maka selagi membalas ia Tuhan, ia Allah Ta'ala akan dia akan hamba. Tuhan akan balas. Balas kok mana? Jika ada ia barang yang mengerjakan kamu tu yang baik, pelihara mata, pelihara kemaluan, nescaya membalas ia Allah dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ada ia barang yang mengerjakan kamu tu kejahatan, dengan bahawa mata kita gunakan tengok perkara dilarang, kemaluan kita gunakan pada perkara dilarang, maka membalas ia Allah dengan seksa dan api neraka. Ini ayat yang pertama berkaitan dengan Allah Ta'ala perintah supaya kita pelihara mata. Ni ayat yang kedua pula ni. Ni ayat yang kedua ni, kalau kita kata kok tambahan bagi kata innallaha khabirum bima yasnaun ni pula. Tuhan tahu ni. Ni ayat ni nak cerita Tuhan tahu ni. Dan firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah akan khianah segala mata. Iaitu apa khianah ni? Mencuri oleh mata. Itu
akan memandang kepada yang diharamkan dan mengetahui Allah akan barang yang menyembunyi oleh segala hati. Mana barang? Daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Jadi Allah Ta'ala mengetahui Allah akan khainatal a'yun, akan khianat segala mata hok khianat. Mana khianat ni? Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada haramkan. Diterjemah dengan mencuri. Sekarang ni Tuhan jadikan mata so kita tengok benda baik. Kita pergi guna tengok benda tak baik, dia panggil mencuri lah, sebab tidak diizinkan. Tuhan tidak izinkan tengok perkara dia haramkan, tiba-tiba kita pergi tengok juga. Anda panggil khianah ni. Contohlah, kita pinjam barang orang, barang tu tuang dia royak dah, barang ni membuat kerja ni, jangan pergi buat kerja lain. Kalau parang kok mutakir benda ni, mutakir jangan takir benda-benda kan. Contoh dia royak, boleh kita dah tuang dia tak ada, kita pun buat ikut dam. Tu khianat dah ke tu. Pinjam je, tuang pesan dah. Hak mana hak boleh kita gunakan, hak mana tak boleh gunakan, dia buat ikut suka dia je. Atau khianat. Dia panggil apa tu? Mencuri tu. Hak orang tuan pesan sungguh-sungguh dah. Jangan buat benda ni. Kita pun tuan tak ada dah. Tuan balik dah. Kita pun buat. Tu panggil apa? Mencuri orang panggil. Tuhan ini jadikan kita boleh melihat. Tapi Tuhan kata dah, jaga pandangan. Tiba-tiba kita pergi tengok juga benda Tuhan larang. Dia panggil apa? Khianat. Khianat dia panggil tu. Mata yang khianat. Apa kenanya? Kita dah panggil khianat dah. Tengok benda haram normal dia kata. Dah panggil khianat. Khianat tu. Sebab apa? Sebab Tuhan tak beri, Tuhan perintah dah supaya tengok benda ni, pejam mata, jangan tengok benda dia haramkan. Kita pun kita tengok. Kalau dengan orang boleh lah, cuma Tuhan dia tengok, warna barang ni jadi tak molek dah ni, kamu buat hak dia larang tu, dah dia elok. Dengan orang boleh lah. Dengan Tuhan, Tuhan mengetahui hak batin sebagaimana Tuhan tahu hak zahir. Dan mengetahui Allah akan barang yang menyembunyi oleh segala hati mereka. Segala hati. Mana hak sembunyi oleh hati ni? Daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Tuhan tahu. Kalaulah cita-cita mengerjakan kejahatan, Tuhan pun catat dosanya. Tapi kalau cita-cita mengerjakan kebajikan, Tuhan catat pahala. Cuma cita-cita ni lah, cita-cita ni tengok tahap mana. Kalau cita-cita ni tahap dia panggil hamun. Hamun ni kadang-kadang diterjemah dengan cita-cita. Kadang-kadang lah kitab diterjemah dengan angan-angan. Kita sebut kata angan-angan. Kalau kita sebut kata angan-angan, tu majnun dia tu dah. Dia berat dah di hati kita nak buat satu perkara, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Dia panggil hamun, dia panggil. Ni dah dalam kitab Jawi terjemah angan-angan. Kita angan-angan ni duk khayal gitu je. Angan-angan mana kalau kita kata cita-cita lah dah. Mana cita ni, cita di hati nak buat benda baik, cita di hati nak buat benda jahat. Jadi kalau cita di hati nak buat benda baik, boleh pahala dah. Tapi kalau cita di hati nak buat benda jahat, Tuhan tak catat lagi dosa. Dia gitu. Hak Tuhan catat dosa ni, hak di hati ni dipanggil azmun. Azmun ni kita panggil kok nekat, putus hati nak buat benda jahat. Malaikat catat dah dosa. Kita hati kita ni ada dia panggil hajiz
ada panggil khatir, hadisun nafsi, hamun, azmun, niyatun. Hadis ni lah mari baik tak baik samalah. Khatir ni dia lebih lama sikit. Hadisun nafsi ni hati layang dah. Nak buat tak mau buat, nak buat tak mau buat, baik ke tak baik ke hati layang, dia panggil hadisun nafsi. Kalau perkara baik pun tak dicatatkan pahala lagi, kalau perkara jahat tak dicatatkan dosa lagi. Naik setangga lagi ni hamun. Hamun mana apa? Hati kita berat dah nak buat benda baik ataupun berat dah nak buat benda jahat. Kalau berat hati nak buat benda baik, kita kata apa-apa patuh dah hati ni nak buat benda baik tu, boleh pahala dah. Tapi kalau kejahatan belum dicatatkan lagi dosa. Kemudian azmun, putus di hati nak buat perkara tu. Kalau baik, cerita tu pun boleh pahala dah. Kalau putus di hati, lagilah pahala. Hak jahat, malaikat catat dah dosa. Hak malaikat catat dah dosa. Hak dalam hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatun kamilah. Hasanatan kamilah. Cerita di hati nak buat kebaikan, cerita berat dah tapi tak buat, Tuhan catat dengan satu pahala yang sempurna. Dicerita di hati nak buat kebaikan dan dibuat kebaikan, Allah Ta'ala akan catat Allah Ta'ala akan catat 10 kebaikan sehinggalah 700 kebaikan. Adapun kalau dicerita di hati nak buat kejahatan, dia kemudian dia tidak buat kejahatan tu, Allah catatkan satu pahala. Tapi kalau cerita di hati nak buat kejahatan dan dibuat, Allah Ta'ala hanya catat satu dosa. Tengok, kalau kira mudah ke syurga lah daripada ke neraka. Kalau kira buat kebaikan 10 sampai 700 sampai tidak ada, sampai ke tidak terhingga. Buat jahat, buat buat satulah buat dosa. Kemudian pula hak pahala ni cerita di hati boleh pahala dah, buat dah lagi. Hak jahat cerita di hati tak ada dosa lagi, tak ada malaikat tak catat dosa lagi. Tengok lambat tu dosa tu. Sampai tahap putus di hati nak buat dosa, maka malaikat catat dah. Putus di hati, ada orang joget nak kita tengok, putus di hati ni confirm dah nak pergi dosa dah. Tiba-tiba main dah pasal dah awak pening dosa giat, dia pertama pergi, dia kena bertaubat tu dosa dah hati dia. Sebab apa? Sebab nekat dah di hati, memang bulat, memang putus di hati, akan pergi tengok dosa dah. Tapi kalau hati berasa nak pergi je, berasa nak pergi je, tapi tak putus lagi tu, dah biasa dah pasal tu. Ala ketua ni je duk main sejik je, tapi bunyi main sedap tu, main pula hok dia kalau bawa penyanyi hok muda-muda, tiba-tiba dia bawa penyanyi hok zaman dia, zaman Pok Yeyih dia tu. Mai hok tu dia berasa dah. Kalau tu nak cari baju, nak cari seluar lama, baju lama, hok spek mata lama tu. Lepas tu nak cari Vespa hok lama. Dah. Bagi dia hati bagi dia memikir, berasa nak pergi je, berasa nak pergi je. Nak putus dah. Malaikat tak letak lagi dosa. Malaikat tak letak lagi dosa. Tapi berasa nak pergi, berasa nak pergi, lepas tu tak boleh lah, kita orang tua ni, tuan mati situ kan, tak pasal. Tak jadi nak pergi, malaikat catat satu pahala. Boleh pahala. Hak saat ni duk main di hati nak pergi benda maksiat tu, malaikat nak catat lagi dosa. Lepas tu tepih kita je, pergi buat benda mati situ, tak saja kita je tua-tua ni banyak nyakit tak jadi nak pergi, malaikat catat dah pahala pula ni. Dosa tak boleh lagi sebab bukan putus. Tapi kalau putus di hati, malaikat catat dosa, tak jadi, kemudian wajib bertaubat juga. Taubat apa? Taubat azam di hati, putus di hati nak buat maksiat, dosa dah tanya. Sebab tu orang buat maksiat ni bukan maksiat dosa tu je, banyak maksiat. Maksiat hati azam bulan, maksiat kaki, maksiat tangan, jalan gigi. Dalam perjalanan dosa dah. Sampai tempat tu dosa tempat tu. Hati bolak dah nak pergi, kaki pun gigi, sampai situ dia batal. Kena bertaubat. Taubat dosa hati, kerana hati bulat nak pergi tempat maksiat. Dosa kaki, dosa tangan, hak berperanan bawa kita kepada tempat maksiat, tu kena bertaubat belaka tu.
Jadi buat satu maksiat ni banyak bahagian. Sebab tu kalau nak buat benda maksiat ni, jangan bawa belaka anggota tu, simpang separuh, bawa perlu-perlu je. Dah banyak dosa, dosa tangan lain, dosa kaki lain, dosa mata lain, dosa telinga lain, dosa lidah lain. Kan paruk tu, tinggal sikit, bawa perlu je. Semua tu akan jadi saksi atas kita belaka, saksi atas, saksi yang menekan kita. Ni tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, mata, telinga jadi saksi belaka tu, kulit pun jadi saksi. Saksi atas kita pada hari akhirat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Ini hadis pula cerita berkaitan dengan pandangan mata. Tadi datangkan dua ayat berkaitan dengan mata. Ini disudi pula dengan hadis berkaitan dengan pandangan mata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.